Kita bawakan pengalaman dua orang yang telah mengharumkan nama RTM secara langsung, dan kita juga akan cuba mendapatkan Wan Afzam, pengarah drama penyambung, secara dalam talian sebentar lagi. Laporan khas yang memenangi anugerah skrin semalam, Kondosom Guhod, yang dihasilkan oleh Farizi Morining dan juga Dasni Daud. Kita akan berbicara dengan mereka sebentar. Lagi kita saksikan dulu sedikit klip tentang laporan tersebut di skrin sekarang. Hasil pertanian di kampung ini, terutamanya beras, ketika era Perang Dunia Kedua lebih 50 tahun yang lampau. Itulah nenek Kondosom Guhod. Dia bukan siapa-siapa, bukan juga pemimpin agung. Nenek Kondosom hanya warga biasa. Namun dia punya pengalaman paling mahal, terpaksa bertarung nyawa serta hidup dalam ketakutan semasa era kekejaman Jepun sekitar 1948. Para dia gili ngap ya bagaimana persumadan ni Jepun ngap gunung cangkap. Itu cerita yang cukup menarik yang mungkin sukar untuk didapatkan bahannya, kerana memang terpaksa mereka mencari jauh untuk mendapatkan bahan-bahan ini. Jadi kita bertanya tentang pengalaman menghasilkan siri ataupun pautan berita yang ringkas tetapi berjaya mencuri tumpuan pelbagai pihak. Farizi, silakan pengalaman anda. Pertama sekali, semasa saya menghadiri satu majlis ulang tahun Hari Malaysia, di mana Datuk Jainab, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Harian Pengguna Sabah, merupakan VIP yang hadir, dan semua wartawan fokus pada majlis itulah. Dan dalam kesibukan ramai orang tu, saya melihat muncul seorang nenek dengan berkaki ayam. Dengan dia ada satu alat untuk mengangkat, dia panggil wakid, dipenuhi dengan pelbagai jenis buah-buahan seperti cempedak, betik, nanak, nenas, pisang. Dan apabila saya tengok nenek itu, saya lari sikit. Saya fokus pada nenek itu. And then bila saya bertanya nenek itu, adakah dia datang bersempena dengan hari kemerdekaan, hari Malaysia itu, ataupun ada mungkin tujuan lain. Lepas tu nenek itu dia beritahu dia datang untuk menghantar order tumpahan. Sebab majlis itu diadakan di salah sebuah penduduk kampung, dan owner atau pemilik rumah tu adalah dia punya pelanggan tetap lah. Dia hantar untuk buat macam cempedak goreng, pisang goreng. So apabila saya tanya dengan nenek itu berapa harga, saya tengok harga yang ditawarkan dia cukup murah. Dia seakan harga masa zaman 60-an, masa penjajahan Jepun. And then bila saya bercerita nenek itu, bila dia dah mula bercerita tentang masa penjajahan di mana orang kampung dibunuh dengan kejam. Lepas tu, dan orang kampung, padi yang diusahakan oleh penduduk kampung dirampas, dan ada yang didera dengan kejam tentera Jepun. Dan nenek itu, dia menyaksikan semua kejadian itu. Dan pada masa itulah, saat itulah sebenarnya saya terdetik di hati saya, suatu hari nanti saya mesti jumpa dan mesti ke rumah nenek itu untuk mencari apa sebenarnya rahsia kehidupan dia. So itulah dia idea. Dan semasa saya ke rumah, satu cabaran yang paling besar yang kekangan pertama yang perlu kami lalui, nenek itu sebenarnya dia ada bela anjing. Dia lebih dari 10 ekor anjing yang dia ada. Jadi pada masa itu saya terfikir, saya perlu ke depan ke belakang. Sebab saya dah melangkah ke depan. Jadi bagi saya, kalau sekiranya kita melangkah ke belakang, kita akan gagal. Apabila saya melangkah ke depan, bermakna saya cuba yang terbaik. Jadi apabila dengan kemerahan saya sendiri, dia pun sendiri pun sudah kira surrender, hampir-hampir give up, tapi dia beritahu, inilah sebenarnya yang kita perlu cari. Ini adalah cabaran sebagai wartawan, ini adalah pengalaman paling berharga yang mungkin kita tidak akan rasai pada masa akan datang. Dan berkemungkinan juga ini kita berpegang pada RTM sendiri, semangat perjuangan, di mana walau di mana sekalipun, sebagai wartawan, sebagai pengamal media, kita perlu dapatkan berita tu walau dengan apa saja sekalipun. Sebab kita sasaran penonton, so kita kena jaga imej jabatan. Dan bagaimana pengalaman anda semalam ketika menerima anugerah skrin ini? Dan juga ceritakan mungkin sedikit tentang bagaimana perasaan anda ketika dicalonkan terlebih dahulu. Silakan. Silakan. Dasni boleh. Macam mana perasaan bila diumumkan nama semalam? Perasaan bila disebut calon-calonnya,
So kami pun berdebar-debar. Memang macam sebab tiada harapan tu kurang sebab tengok laporan daripada TV-TV lain ada terbaik. Tapi mungkin itu rezeki kami. Syukur Alhamdulillah kepada Allah kena diberikan rezeki semalam. Terima kasih banyak. Dan Farizi sendiri? Dan saya sebenarnya memang saya nak buat laporan khas tu bagi saya paling penting ini realiti kehidupan. Saya tidak terfikir untuk anugerah ataupun untuk diiktiraf sesuatu ataupun diberi sesuatu. Bagi saya kita adalah mata dan telinga kerajaan. So kita melihat apa sebenarnya di lapangan, apa realiti kehidupan khususnya masyarakat pedalaman di Sabah. So sebenarnya semangat Jong tu perlu diterapkan kepada pengamal media, wartawan untuk tidak ada istilah tidak boleh sampai. Itu juga barangkali prinsip yang dipegang oleh saudara Wan Afzam yang merupakan pengarah drama Penyabong yang juga memenangi anugerah semalam. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Pertama sekali tahniah ya, dan bagaimana suasananya selepas menerima anugerah semalam? Sebelum tu saya nak ucapkan tahniahlah kepada 4 peserta yang masuk calon. Walaupun dalam 4 kategori kita menang 2 kategori untuk kamera terbaik dan pelakon pembantu lelaki terbaik. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Alhamdulillah. Apa yang Wan Afzam melihat pada drama Penyabong ini yang menjadi penarik kepada pencalonan drama Penyabong dalam 4 kategori? Penyabong sebuah cerita yang agak berlainan, agak unik sebab kami menggunakan latar yang sangat berbeza dengan drama-drama yang lain. Sebab kami syuting di Telong kan, tidak sama dengan drama-drama yang lain. Lebih-lebih lagi penulis skrip tu merupakan penulis Siti Jasmina, merupakan penulis skrip yang sangat elok bahasanya dalam bercerita. Jadi saya mengambil kekuatan skripnya juga untuk mengangkat karya ini. Dan bagaimana Wan Afzam melihat bakat anak muda yang memenangi pelakon pembantu lelaki terbaik yang sudah pasti mencuri tumpuan di Anugerah Spin? Okey, untuk Izwan Fitri, dia sebelum ni saya ada banyak melihat dia berlakon dalam drama-drama yang lain, dan saya memilih dia untuk berlakon dalam Penyabong kerana saya melihat potensi dia untuk pergi jauh tu ada. Jadi kami bila dia pun ada minta tunjuk ajar dengan pelakon-pelakon yang senior dari dia macam K. Rahman, Amron, Ali Surati semua kan. Jadi dia sangat tekun dalam memberi komitmen untuk drama tersebut. Baik, terima kasih dan juga tahniah sekali lagi dari kami di RTM, dan pastinya ini menjadi semangat buat lebih ramai lagi penggiat filem dan juga penggiat drama sama-sama memberikan yang terbaik dalam industri seni tempatan. Juga tahniah kepada Farizi dan juga Dasni. Semoga semangat anda juga dicontohi oleh para pengamal media kita untuk memberikan yang terbaik dan juga yang asli untuk para penonton. Pasti nantikan laporan-laporan lain daripada Farizi di masa akan datang.